Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musamma bi miftahil muridi fi ilmi tauhid, lawan qiyamuhu ta'ala binafsihi, tiada berdiri dengan sendirinya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid. Lama kita cuti ni, 3-4 bulan sekali dengan Ramadan, Syawal, lepas Syawal sambung pula 3 bulan. Cuti sungguh-sungguh. Kita sambung lagi masih dalam perbahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Terjemahnya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tapi kita telah syarah dah pada pertemuan yang lalu, arti dengan kata berdiri Allah dengan sendirinya ni bukan dengan makna yang disegera faham, bukan al-makna al-mutabadaru minhu, bukan makna yang disegera faham. Bila sebut kata berdiri dengan sendiri ni artinya bangun caca dengan tak ada siapa tolong, bangun sendiri-diri dia. Bukan makna tu, bukan dah. Pak kenapa ulama guna begini? Kerana nak uji pertamanya, setelah kita belajar dah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak serupa Allah akan yang baharu, maka segala perkara hak jenis baharu, sama ada zat jenis baru, sifat jenis baru,
perbuatan jenis baru, maka Allah Ta'ala tidak serupa dengan benda yang baru. Tak serupa zat Tuhan dengan zat yang baru. Tak serupa sifat Tuhan dengan sifat yang baru. Tak serupa perbuatan Tuhan dengan perbuatan yang baru. Jadi bergerak bangun daripada duduk, bangun cacat berdiri ni, gerak diam dia panggil. Makanya orang panggil perkara yang berlaku pada perkara yang baru. Maka Allah Ta'ala tidak bergerak dan tidak diam. Tidak bergerak dan tidak diam. Karena gerak dan diam tu mustahil atas Allah Ta'ala. Adapun kita harus gerak atau diam. Beripun gerak dan diam dua-dua pada satu masa mustahil. Tidak ada kedua-duanya gerak dan diam pada satu masa pun mustahil. Tentu dengan gerak atau diam pada masa yang tertentu tu wajib. Mesti. Adapun dengan tak tentu mana-mana, itu harus. Kalau gitu qiyamuhu ta'ala binafsihah kita mengaji dah lepas. Bukan dengan makna tu. Lepas tu dengan makna apa? Yang ni dengan makna ada Allah Ta'ala tu cara-cara zat. Bukan Allah tu ialah satu sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau arak. Sebab kalau dia arak, bermakna dia berhajat menopel di jirim. Satu. Kemudian dia berhajat pula kepada yang menciptakan dia. Dua. Maka tak lepas dia panggil gitu. Berhajat ni ternafi hukum ketuhanan. Sedangkan Tuhan ni mestilah dia tak berhajat gapo-gapo. Dia tu ghani mutlak. Ghina mutlaqan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, kalian semua tak boleh lepas dengan Allah. Fakir berhajat pada Allah, makna tak boleh lepas dengan Allah. Nak napah Tuhan, nak sedawa pun Tuhan, nak kelip mata pun Tuhan, nak mengatuk pun Tuhan, nak tidur, nak bangun, nak gapo pun tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu. Pas Tuhan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tuhan terkaya, makna lepas sebuah serbi, tak berajak gapo satu. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, dalam Quran sebut. Allah terkaya, mu semua tak boleh lepas dengan dia. Maka difaham daripada ayat Quran ni lah alim ulama tauhid kita, ulama mutakallimin kita, ulama kalam kita ambil cabut faham daripada ayat Quran ni, jadikan hukum ketuhanan tu dua. Mana? Al-istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan tu mesti ada hukum ketuhanan. Gapo hukum ketuhanannya? Pertama, dia sendiri tak berajak gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada benda lain. Kaya dia, kaya dengan mana kaya mutlak, bukan kaya muqayyad. Macam makhluk ni kita kata kaya muqayyad. Sebab apa? Muqayyad tu makna dikait. Kaya dengan sebab banyak harta, banyak duit, banyak tanah, banyak rumah sewa. Dah itu ni. Itu kaya hak makhluk ni bukan kaya sebenar, kaya muqayyad. Tuhan kaya ni kaya mutlak. Makna tak berajak serba-serbi pada benda lain. Lepas serba-serbi daripada benda lain. Lepas tu benda lain tu pula serba-serbi tak boleh lepas dengan dia. Dah. Serba-serbi tak boleh lepas dengan dia. Tu. Maka kalau ada dua hukum ni, Tuhan dia. Kalau tak ada dua hukum ni, kalau mengaku juga Tuhan palsu. Maka Tuhan palsu ni bukan Tuhan. Tuhan palsu bukan Tuhan. Makhluk. Cuma sebut Tuhan juga tu palsu, buah sifat dia palsu. Macam duit palsu lah. Duit palsu bukan duit. Nak beli dengan duit palsu tak laku. Kita pergi beli jaya ke, pergi supermarket mana ke, bawa duit palsu. Nak bayar, cashier kata duit palsu ni je. Duit palsu pun duit, ambil tak boleh lah, duit palsu ni bukan duit.
ambil tak boleh guna ni. Tak laku. Kita kata, macam mana kata tak laku? Kita sebut ni duit kan ni, duit palsu. Duit juga, ambil. Yang tapak ke cashier lah jawab dia ada sini. Sama juga, Tuhan palsu bukan Tuhan. Ini supaya kita orang ngaji ni jangan jadi supaya orang bodoh. Ada jenis orang dok dia nak kritik tok guru. Tok guru sebut syukurlah ke Tuhan. Taatlah perintah Tuhan. Janganlah kita derhaka ke Tuhan. Dia pun mari. Tok guru jangan duk sebut Tuhan gitu. Sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Sudah. Sudah. Tuhan banyak pak cik. Hak mana banyak tu aja sebut Kata hak di Batu Kih ada dia mau duk panggil Tuhan ke. Weh, siapa panggil? Anak Dakarupan. Weh, patut pak cik nak jadi sepuan anak Dakarupan juga ke mana? Tu bukan Tuhan. Tu Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Lepas tu Tuhan hak sebenar hanya satu. Allah. Bila sebut Allah, kena ke Tuhan. Bila sebut Tuhan, kena ke Allah. Tak pergi ke lain dah. Gitu kan. Jadi kita orang mukmin ni sebut Tuhan, Allah dah. Sebut Allah, Tuhan. Gitu. Terus duduk orang panggil kritik dah. Ya orang lah ni berakhir nak kritik tok guru. Ngajinya malah dia duk berasa fikir agama dengan kepala otak dia. Gitu. Dia kata, tak kena ni tok guru. Kalau tak kena sungguh dari hak kitab sebut tak apa. Ni mengikut pendapat saya lah. Tak kena. Pendapat awak. Apa ni tok guru duk sebut apa? Penceramah tu tak betul, penceramah ni salah. Mengopak ni tok guru tak boleh. Dia ngopak ni ada hak wajib lah kena ngopak. Bukan haram ngopak, wajib kena ngopak. Itu. Dibaca lagi tak penawar bagi hati ada, kita jawi pun ada. Kalau kita Arab tak boleh baca, kita jawi ada. Iaitu seumpama mentahzirkan orang yang dusta dalam menyampaikan ilmu. Itu tak panggil mengopak tu. Memang wajib kena royak. Wajib kena tahzir, kena mewaspadai manusia. Jangan duk ambil ilmu dengan orang ni salah beratnya mengarut mengajar ni. Maka tak payahlah kita apa ni akhir zaman ni ustaz sama ustaz pun berkelahi. Tak perlulah cakap lagu tu. Memang salah sungguh. Memang tak betul. Kalau salah tu sikit-sikit, khilaf sikit-sikit tak apa. Tapi kalau benda hak lalu ketara salah. Lepas tu kena pula hak palsu. Ni tok guru palsu. Dakwa-dakwi banyak-banyak perkara dia ni. Dia ni lebih alim daripada tok guru tu lah tok guru ni. Padahal baca hadis pun salah. Baca hadis hak letak baris. Betul dah baris letak pergi. Dia pergi backing pula. Contoh lah tu. Contoh. Dalam kitab yang sebut siapa baca surah Kahfi hari Jumaat. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati. Dia pun kononnya hebatlah dianya. Dia kata tak betul ni. Hak betulnya man qara'a suratu, bukan surata dah. Sebab apa? Sebab suratu tu jadi fa'il bagi qara'a. Jadi surah Kahfi hak baca. Surah Kahfi baca ke apa? Dia fa'il itu mustatir dalam dhamir qara'a. Man qara'a suratal kahfi. Man barang siapa qara'a yang membacalah ia man tadi. Ia barang siapa tadi. Ia tu jadi fa'il tu. Baca ke apa? Maf'ul. Suratal kahfi. Akan surah kahfi gitu. Kalau suratul kahfi jadi barang siapa yang membaca oleh surah kahfi. Surah kahfi baca ke apa? Surah Kahfi pula membaca. Surah Kahfi baca apa? Surah Kahfi baca Yasin. Maka kalau alim ulama tutup guru kita tahzir, mewaspadai orang-orang seperti itu,
Tak payahlah kita ni nak masuk capur. Ya, apa ni ustaz sama ustaz berkelahi dah ya. Memang tok guru, ustaz tok guru, alim ulama dia tahu hijau buat dia. Bukan dia duk reka sendiri tidak. Bukan dia bijak-bijak berasa nafsu hawa dia nak kata ke orang itu tidak. Bahkan tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia dalam menyatakan perkara yang hak, yang sebenar. Gitu. Kalau gitu, kalau Allah Ta'ala tu ara, bermakna dia tu makhluk. Bapa dia berhajat kepada menumpang di jirim. Kemudian dia berhajat pula kepada yang menjadikan dia. Tu ara. Ara ni sifat bagi makhluk. Sifat bagi makhluk. Macam pendengaran, penglihatan kita, warna kulit kita. Ayah belakang tu. Ara. Ara. Mana sifat tu dia panggil. Ara tu dia panggil. Sebab apa panggil ara? Sebab benda baru kedatangan. Terima bertambah dan terima berkurang. Kita buat contoh dari itu. Hak mana hak pakai spek lah ni, masa lahir daripada perut mak dulu pakai spek dah. Ada kata ni. Bukan kata lahir tu pakai spek siap-siap dah Ada. Itu nak cerita kata bukti kata sifat pelihat yang ada pada mata kita tu arak yang menumpang pada jirim. Mana terima bertambah dan terima berkurang. Gitu. Jadi kalau Allah tu arak, berarti dia tak lepas dua perkara. Tak lepas daripada menopel di jirim dan tak lepas daripada yang menjadikan dia. Betul. Dua. Kalau Allah Ta'ala tu jirim, dia tak lepas daripada yang menjadikan dia. Ni macam kita jirim. Meja ni berjirim, kapek ni berjirim. Ni udara ni berjirim. Air tu berjirim. Jirim-jirim ni makna benda yang maqama binafsih. Benda hak bawa diri dia. Tapi dia berhajat kepada yang menjadi. Maka kalau Tuhan ni berjirim, berarti Tuhan tak lepas daripada berhajat kepada yang menciptakan dia. Kan tiap-tiap jirim ni tak ada satu pun mereka pasti dia diciptakan. Berarti dia berhajat kepada sang pencipta. Maka kalau Allah Ta'ala tu jirim zat dia, bermakna dia pun seperti makhluk. Seperti lembu, kobra, ayam, itik, gajah, hima, bulan, bintang, langit, bumi, bukit, bukau, gunung, gane. Semua berjirim ni. Maka tiap-tiap jirim ni tak lepas daripada yang menjadi. Maka Tuhan pun tak lepas daripada yang menjadi. Kalau gitu bukan Tuhan tu. Ternafi hukum ketuhanan bukan Tuhan. Dua. Allah tu adakah dia sifat? Tak juga. Kalau Allah tu sifat, bermakna dia berhajat menopel di zat. Betul tak? Tiap-tiap sifat tu berhajat kepada zat. Maqama bi zati. Lepas tu kalau dia tu sifat, walaupun dia tak berhajat kepada yang menjadi, tetapi satu sifat ma'ani yang ada di zat, dia tidak boleh bersifat dah selain daripada diri dia tu sudah sifat ma'ani. Gitu dah. Contoh kita kata kudrat. Kudrat ni tidak boleh bersifat dengan iradat. Kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Kudrat tak boleh bersifat dengan hayat. Kalau kudrat boleh bersifat dengan kudrat, maka kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Tak tahu sampai bila. Jadi kalau Allah Ta'ala tu ialah sifat yang ada di zat, bermakna ternapi, hilang segala sifat-sifat kesempurnaan. Selain daripada diri dia tu sudah sifat dah. Maka dia bukan Tuhan. Zat hak dia tupai itulah Tuhan. Bermakna Allah tu ialah zat yang bersifat. Bukan satu sifat yang ada di zat. Apatah lagi jirim atau ara. Bila sebut kata Tuhan tu zat, maka dia tak berajak kepada menopel di benda lain dan dia tak berajak kepada tukar yang lain menciptakan dia. La yahtaju ilal mahalli ay zati. Dia tak berajak kepada zat kerana dia tu zat tak berajak pada zat. Wala yahtaju ilal fa'ili, dan dia tak berajak kepada tukar yang menjadikan dia. Sebab apa? Sebab dialah tukar yang menjadikan benda lain. Gitu. Kalau gitu sambungnya hari ininya lawannya. Lawan kita dah acak apa sebut. Lawan ni bukan makna gocah, bukan makna tomoy, sparring tu bukan. Sebab
Kerak kali orang-orang hak buat menganjing. Apa mengaji sifat 20? Allah wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawainya lawai ada, tiada. Tiada Allah. Saat ni ada. Apa belawai tak ada Allah. Dia ingat kalau lawai tu bergocok. Dah. Itu orang jahil cakap gitu. Lawai ni dengan makna did wa didduha. Dalam bahasa Arab disebut did. Arti did ni lawai lah kalau terjemah Melayu kan. Tapi maksudnya apa lawai? Bukan lawai makna tomoy, gocoh, sparring itu bukan. Nah, lawai sini dengan makna hak tak boleh beripu sekali. Gitu. Kalau kita nak tafsir kat gini, lawannya yani hak tak boleh beripu sekali dengan dia. Gitu dah. Hak tak boleh beripu sekali dengan ada, tak ada. Hak tak boleh beripu sekali dengan kudrat, lemah. Tak boleh beripu sekali dengan pelihak pendengar, perkata buta pekok bisu. Gitu. Kita buat contoh sama. Nah, orang parking di OKU, dia pun turun kereta. Kita pun tanya, awak OKU ke? Tak. Saya ni tak ada sifat pendengar ya. Oh, tak ada sifat pendengar. Maknanya awak pekok lah. Tak. Saya tak pekok. Saya tak ada sifat pendengar. Iyalah tak ada pendengar itu pekok. Dah. Saya tak pekok, saya tak ada sifat pendengar. Wih lah mung. Kalau dah tak ada sifat pendengar itu pekok lah bengong. Dah, betul tak? Kalau dah tak ada sifat pendengar itu pekok. Nah, kalau tak pekok bermakna ada sifat pendengar. Dia tak boleh beripu sekali tu. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan bahasa did ni tak boleh beripu sekali. Salah satu je. Itu makna lawai sini. Ingat tak dah. Kalau ada dua menganjing itu ayat dia ni sama ada jahil ataupun tahu wak menganjing cara mengaji. Ilmu sifat 20. Nah, hak ulama kita susun ni ambil daripada Quran hadis. Tu ambil daripada Quran hadis. Bukan ambil daripada falsafah Yunan, Greek tua Yunan tu bukan. Bukan daripada Aflatun, Aristoteles, Saqrat, apa tak ada. Ambil daripada Quran hadis. Tu. Baik. Mana tengok lawannya yakni yang tak boleh beripu sekali dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi, tiada berdiri dengan sendirinya. Maknanya gini, qiyamuhu bil ghairi. Kalau kau Arab je bunyi gitulah, berdiri dengan yang lain. Gitu sepatutnya. Nah, lawai bagi berdiri dengan sendiri itu berdiri dengan benda lain. Berdiri benda lain apa maksud? Yakni dia berhajat kepada yang menjadi ke, itu maknanya dia berdiri dengan benda lain. Atau dia berhajat nak ada dia tu kena tupai di benda lain, kena tupai zat, kena tupai jirim kalau dia Arab. Tu maknanya tiada berdiri sendirinya, mana berdiri dengan benda lain. Apa makna? Qiyamuhu bil ghairi, berdiri dengan benda lain. yakni yahtaju ilal fa'ili wa yahtaju ilal mahalli. Tuhan berajak kepada tukar yang menjadikan dia. Kok mana? Sebelum ni kita mengaji dah dia tu tidak bakok, sedia, makna tidak ada awal bagi ada. Tidak ada permulaan bagi ada. Tidak ada yang mengadakan dia. Data-data kalau dia tu berhajat kepada yang mengadakan dia, bermakna ada dia tu ada permulaan. Bila ada, bila tukar yang menjadi fa'il yang menjadi baru ya ada. Berat lagu tu. Padahal kita duk kemah dah Tuhan tu sedia. Pak kalau Tuhan tu pula berajak kepada zat, bermakna dia bukan zat, dia sifat. Pak kalau dia sifat, hilanglah segala sifat-sifat kamalah. Selain daripada diri dia tu sudah sifat. Karena sifat ma'ani, dia tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat ma'ani. Gitu. Kudrat tu sifat ma'ani. Dia tak boleh bersifat dengan iradat, ilmu, hayat, samat, basar, kalam. Kudrat. Tapi kudrat tu boleh bersifat dengan nafsi, boleh bersifat dengan nafsiyah, boleh bersifat dengan salbiyah, boleh. Kudrat ada tak? Ada. Tengok. Sifat nafsiyah dah. Kudrat tu sedia tak? Sedia. Qadimah dia panggil. Sifat dengan salbiyah. Kudrat tu kekal tak? Baqiyah, kekal. Tengok.
Kudrat tu sama dengan kudrat makhluk ni. Tak, mukhalafatu qudratillah, mukhalafatuhu li qudratinal hawadis. Tak serupalah kudrat Tuhan tu dengan kudrat kita yang baharu. Nah. Lepas tu kudrat tu ada banyak tak? Tak, so tak ada lolo. Ni kita masuk sifat wahdaniyah. Nah. Perbahasan sifat wahdaniyah tu dia akan bahas Tuhan tu bersangatan esa. Bersangatan esa pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatannya. Itu dah. Apa makna segala sifat-sifat Tuhan tu esa? Ngaji ni 20 nak sifat Tuhan. Lepas tu esa. Bukan tu sifat Tuhan ada satu ya, bukan. Sangat esa pada sifat dengan makna sifat Tuhan tu banyak. Tapi satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam. Gitu. Jadi masuk tak wahdaniyah? Masuk. Nah. Lepas tu sifat Tuhan berhajat ada kepada fa'il yang menjadikan dia? Tak berhajat. Masuk juga qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tapi pada makna yang kedua. Mana la yahtaju ilal fa'il. Pada makna yang kedua. Tak berhajat kepada fa'il yang menjadikan. Tapi sifat ni berhajat ke tak menopel di zat? Berhajat. Sebab apa? Sebab sifat tak boleh berdiri dengan diri sendiri. Dia kena ada di zat. Walaupun dia bukan zat, tetapi walaupun dia tu bukan zat, tapi dia tu tak boleh bercira tangga daripada zat. Gitu. Nah, dan dia bukan yang lain daripada zat. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Sifat-sifat ni bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. Mana dia tak boleh bercira tangga daripada zat. Dia tak boleh bercira tangga daripada zat. Gitu dah. Jadi kalau Tuhan tu ialah sifat, maka hilanglah orang panggil segala sifat-sifat kamalat yang lain. Maka tentulah Allah Ta'ala tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan. Tentu tidak Tuhan tu ialah sifat yang berhajat menopel di zat, apatah lagi jirim atau arah. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ini nak cerita Tuhan tu ialah zat yang bersifat. Allah tu ialah zat yang bersifat. Allah tu bukanlah sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau arah. Kita faham gitu ya. Nah, habis. Mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendiri itu. Mustahil dengan mana istihalah. Mustahil dengan mana tentu tidak. Mustahil ni perkara tentu tidak. Hak kita kehendaknya ialah istihalatul mustahil. Mana tentu tidak, perkara yang tentu tidak. Gapo perkara hak tentu tidak? Perkara yang tentu tidak tu tiada berdiri dengan sendiri tu dia panggil mustahil. Perkara tentu tidak. Sifat tentu tidak. Nah, hak kita nak hukum dengan akalnya tentu tidak tiada berdiri Allah dengan sendirinya. Jadi istihalatul mustahil. Ambil di mana tu? Ambil di Quran kita baca qul huwallahu ahad kan? Nah, lam yalid wa lam yulad. Tengok. Lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad tu mustahil. Kan? Kita tak ngaji yalid yulad. Kau yang ngaji yalid yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yalid yulad sepak lalu tu imam apa baca yalid yulad. Orang tak baca yalid yulad. Orang baca lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Beranak dan diperanak tu mustahil. Hak kita nak iktikadnya tentu tidak Tuhan diperanak dan Tuhan diberanak. Tentu tidak Tuhan diperanak dan tentu tidak Tuhan beranak. Tentu tidak tu dia panggil istihalah. Apa? Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Apa tak terima sungguh? Tidak, tentu tidak. Itu. Jadi kita kecek mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendiri itu. Ini cakap ni tasamuh fil ibarah. Tasamuhun fil ibarah. Bermudah-mudah pada bercakap. Sepatutnya nak cakap gini.
Istihalahlah ia Allah. Istihalahlah ia Allah itu tiada berdiri dengan sendiri. Kena cakap gitu sebenarnya. Barulah dalam bahasa Melayu kalau kita tukar bunyi gini. Tentu tidaklah ia Allah itu tiada berdiri dengan sendiri. Bunyi gitu. Kalau kata mustahil Allah Ta'ala itu tiada berdiri dengan sendiri, jadi gini. Perkara yang tentu tidak Allah Ta'ala itu tiada berdiri dengan sendiri. Tiada berdiri dengan sendiri memang perkara tentu tidak. Jadi mustahil itu. Dua kali mustahil. Kita cakap gitu. Itu orang panggil bermudah-mudah pada ibarat. Jadi berhajat kepada orang yang mengajarlah untuk menerangkan. Kalau nak kita nak fahamnya lagu mana? Istihalah ia Allah itu tiada berdiri dengan sendiri. Terjemah Melayunya, tentu tidak ia Allah itu tiada berdiri dengan sendiri. Gitu. Tentu tidak Allah itu diperanuk. Tentu tidak Allah itu diberanuk. Tentu tidak Allah itu beranuk. Tengok. Nah, Allah beranuk, Allah diperanuk tu mustahil. Kara tentu tidak. Hak kita nak i'tiqad ni. Hak kita nak hukum ni. Nak hukum gapo Allah diperanuk? Nak hukum apa Allah beranuk? Hukumnya dengan istihalah. Tentu tidak. Gitu. Tentu tidak Allah diperanukkan. Tentu tidak Allah tu beranuk. Tentu tidak tu dia panggil istihalah hukum akal. Benda hak dihukum dengan istihalah dipanggil mustahil. Jadi istihalatul mustahil. Tentu tidak Allah diperanuk. Tentu tidak Allah beranuk. Tentu tidak Allah diperanuk dan tentu tidak Allah beranuk ni wajib. Mesti. Jadi istihalatul mustahil itu wajib. Pening dah ni. Faham mana hak mustahil? Hak mustahil itu diperanuk dan diperanuk dan beranuk. Hak tu mustahil. Lepas tu hak wajib. Hak wajib itu tentu tidak Allah diperanuk, tentu tidak Allah beranuk. Hak tu wajib. Apa? Istihalatul mustahil itu wajib. Wajib akal dia panggil. Tak? Zaman tutup guru kita dulu, sempatlah orang panggil berkelahi sama-sama alim ulama kita. Tutup guru. Jadi ada setengah tutup gurunya, oleh kerana baca kitab tu tidak menghalusi ibarat. Tidak orang panggil tadqiq, menghalusi ibarat. Dia baca gitu. Jadi bila ditanya oleh anak murid, mustahil ni kodeng tak tu guru? Mustahil ni kodeng tak? Mustahil tu apa? Mustahil tu perkara tentu tidak, perkara tentu tidak. Tak ada Allah, perkara tentu tidak. Lemah Allah, perkara tentu tidak. Diperanuk Allah, perkara tentu tidak. Beranuk Allah, perkara tentu tidak. Tiba-tiba ada tok guru kata kodeng, mustahil tu kodeng. Jadi kalau pasal makna dia lagi mana? Tak ada Allah tu kodeng, mana? Tak ada Allah tu sedia kala lagi. Berat tu. Lemah Allah tu sedia kala lagi. Berat tu. Diperanuk Tuhan tu sedia kala. Kodeng ni mana sedia? Tak ada awal bagi ada, tu makna kodeng. Tuhan beranak tu kodeng, sedia kala lagi apa? Tuhan beranak tu sedia kala lagi. Berat tu. Jadi tutup guru sebahagiannya kata kafir siapa yang i'tiqad mustahil kodeng. Balah cak tulis kitab ni. Siapa tak semaya ikut lagi. Hak betul hak mana ustaz? Hak betulnya mustahil itu tidak kodeng, tidak juga baharu. Sebab apa? Sebab mustahil itu benda tak ada. Benda imtina min kulli limtina, benda tertegah daripada sekalian yang tertegah. Tak boleh disifatkan dengan kodeng, tak boleh disifatkan dengan baru. Gitu. Kalau baru ni makna ada dia, ada permulaan bagi ada. Jadi tak ada Allah tu ada permulaan bagi ada. Berat itu. Lemah Allah ada permulaan bagi ada. Dulu memang Allah tak lemah, sekarang ni baru start dia lemah gitu. Berat. Lepas tu hak sebenarnya yang dikehendaki oleh tutup guru yang kata mustahil kodeng itu ialah istihalatul mustahil tu kodeng. Gitu.
Nah, apa istihalatul mustahil? Tentu tidak Tuhan lemah tu sedia tak? Sedia lagi. Tentu tidak Tuhan tu tak ada bila? Sedia lagi. Tentu tidak tu. Tentu tidak Tuhan tu diperanak bila? Sedia kala lagi. Qadim. Tentu tidak Tuhan beranak tu bila? Sedia kala lagi. Tuhan beranak tu mustahil. Lepas tu qadim. Hei, dak. Baru pun dak. Dua-dua dak. Lepas tu hak qadim tu mana? Istihalatul mustahil. Bukan mustahil tu qadim. Istihalatul mustahil tu qadim. Tu nampak tak? Jadi tak ada Allah tu mustahil. Tak boleh nak kata qadim. Kalau tak ada Allah tu qadim, mana? Tak ada Allah sedia kala lagi. Kape sampai iktikad tak ada Allah sedia kala lagi. Lepas tu hak qadim mana? Tentu tidak tiada Allah tu qadim. Istihalatul mustahil tu qadim. Hayalah tu. Tentu tidak tiada Allah tu bila? Sedia kala lagi. Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak lemah Allah tu bila? Sedia kala lagi. Bukan sekarang baru tentu tidak. Dulu Tuhan lemah lah. Patut kita kata tentu tidak. Tentu tidak. Jadi tidak. Tidak lemah lah tu. Gitu. Dah. Nak ternafi lemah di Tuhan tu bila? Sedia kala lagi. Bukan baru-baru ni kita duk ucap tasbih. Subhanallah, subhanallah. Menyucikan Allah. Barulah Tuhan pun cuci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Dulu Tuhan cemas juga dengan sifat-sifat kekurangan. Hei, bukan. Tuhan maha suci dengan mana tersuci, ternafi sedia kala. Gitu eh? Bukan makna kita menyuci, bukan fi'lul fa'il, tapi dengan makna infial, ternafi, tersuci Tuhan. Itu. Tu sedikit sebanyak nak cerita sama-sama dulu. Nah. Jadi antara tokoh hok marah sangat orang kata tu mustahil qadir ni tuan guru Haji Abdul Qadir bin Wangah Skam Al-Fatani. Orang panggil tu ayah dia Skam. Dah. Dia marah sungguh. Dia kata kalau nak makan nasi sebut nak makan nasi, jangan nak makan tahi itu. Ni sebut nak makan tahi, orang halal tahi, bukan nak makan nasi. Kok mana mu? Kalau nak kata istihalatul mustahil itu qadir, sebut istihalatul mustahil itu qadir. Jangan mustahil itu qadir. Dia kata. Sebab apa jadi gitu? Sebab kurang. Sebab macam ni. Jadi mustahil ni qadir. Mana? Mustahil Allah tidak berdiri dengan sendiri itu qadir sedia kala. Bergerak. Dah. Jadi ini orang panggil kekurangan menteliti ibarat. Yang sebenarnya lebih tepat kita sebut tentu tidak Allah itu tiada berdiri dengan sendiri. Baru betul, baru istihalatul mustahil. Hanya wajib sini mana wujub. Hanya wajib ini hanya sungguh mesti ngoti. Itu. Hanya wajib berdiri dengan sendiri selama-lamanya. Wajib sini wajib akal. Sebab tu kata mesti, sungguh, wujub dia panggil. Berdiri dengan sendiri mana ada cara-cara zat tu wajib. Hak akal kita nak hukumnya mesti, ngoti, sungguh. Itu dia panggil apa? Wujub. Mesti Allah ada, ngoti Allah ada, sungguh Allah ada. Ialah kata wujub lah kata. Wujubul wajib. Ada Allah tu wajib. Tapi ada juga orang buat menganjing. Apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, Allah masuk neraka ke? Wilah. Jahilnya awak cakap gitu. Wajib situ bukan wajib syarak. Wajib akal. Hidup pihak wajib ni wajib syarak. Wajib situ wajib syarak, wajib akal. Apa makna wajib akal? Wujub dia panggil, bukan wajib. Wujub. Wajib tu benda hak dihukum dengan akal dengan wujub. Dipanggil wajib. Hak sebenar hukum akalnya wujub. Apa wujub? Ada muqabulil intifa. Tak terima tidak. Apa makna tak terima tidak? Sungguh, mesti, ngoti. Tidak tak terima. Mana mesti, sungguh. Itu. Bunyi gendera. Allah. La haula wala quwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Nah, jadi setengah orangnya laju lidah mulut dia nak ngomel. Nah, apa dia kata mengaji sepak 20? Allah wajib ada. Apa kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka ya? Weh. Tu wajib syarak tu hak mau faham lagu tu. Nah, mana wajib syarak ni apa? Talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus. Lagu mana tuntut yang putus? Yakni sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Nah, kalau kita tak buat neraka. Kalau kita buat dengan ikhlas, syurga. Hak tu wajib syarak. Jadi bila sebut kata Allah wajib ada, jangan pakai makna tu. Salah pakai makna tu. Nah, lepas tu wajib situ apa makna? Wajib Allah ada. Wajib Allah sedia. Wajib Allah kekal. Wajib Allah tak serupa akal yang baru. Wajib Allah berdiri dengan sendiri. Allah ada cara-cara zat. Apa makna wajib situ? Wajib dengan makna mesti, sengoti, sungguh. Sebab apa? Sebab wajib sini wajib akal. Wajib dengan makna wujub. Apa? Adamu qabulil intifa. Adam tidak, qabul terima, intifa tidak. Tak terima tidak, artinya sungguh, mesti. Jadi pasalnya kan? Mesti Allah ada.
Sengoti Allah ada. Sungguh Allah ada. Sungguh Allah sedia. Sungguh Allah kekal. Sungguh Allah tak serupa. Sungguh Allah ada cara-cara zat. Jadi Allah berdiri dengan sendiri, Allah ada cara-cara zat. Gitu maksud dia dah. Nah, bukan wajib Allah berdiri dengan sendiri, lepas tu kalau Allah tak berdiri dengan sendiri, Allah masuk dengan aku Oh, cidik kecek. Pok ni kalau letih kau kata ni. Nak kecek semata dia. Nah. Hak moleknya kalau kita tak tahu kita usah kecek, dia senyap. Nah, orang pun tahu kita bodoh. Nah, walau janggut kita panjang, walau subah kita besar ke, walaupun kita nampak macam orang kuat agama, tapi kalau kita tak kecek, orang tak tahu kita bodoh. Tapi bila kita muka mulut juga, nampak dah lah. Oh, tak sidik mana pun. Habis itu. Kemudian setelah mana kita i'tiqad yang wajib i'tiqad dengan wujud. Mana? Ada Allah cara-cara zat tu wajib. Kita i'tiqad dengan wujud. Apa? Mesti, ngoti, sungguh ada Allah cara-cara zat. Iaitu qiyamu ta'ala binafsi. Lepas tu benda hak mustahil kita i'tiqad dengan istihalah. Mana? Ada Allah cara-cara sifat. Apatah lagi jirim atau arak tu, kita i'tiqad dengan istihalah. Tentu tidak. Mana qiyamuhu bil ghairi? Tentu tidak. Mesti qiyamuhu binafsihi. Maka tak dapat tidak nasyiatun hasilatun an dalilin. Hasil pegangan kita tadi itu daripada dalil. Supaya terkeluar daripada hukum muqallid. Orang panggil pok turuk. Pok turuk ni kalau dalam ilmu ni khilaf pendapat ulama. Kata setengah kafir, tak sah i'tiqad dia. Wal a'yadzu billahi min zalik. Tapi mujulah orang panggil pendapat tu marjuh, lemah. Pendapat yang sahihnya iman muqallid sah. Tetapi berdosa kalau dia tu ahli belajar tapi dia tidak belajar. Tengok dia kata ada pun tanda yakni dalil. Tanda sini ini dalil. Dalil, tanda. Alamat dia belaka lah tu. Cuma nak kata hujah bukan. Sebab kalau hujah dia lebih umum daripada dalil. Hujah lebih khusus daripada dalil. Tiap-tiap hujah lebih umum daripada dalil. Gitu betul. Hujah lebih umum daripada dalil. Tiap-tiap hujah pasti dalil. Tapi tiap-tiap dalil belum tentu hujah. Gitu dah. Ingat tu. Tiap-tiap hujah pasti dalil. Tapi tiap-tiap dalil belum tentu hujah. Hak Tuhan sebut dalam Quran, hujah. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum. Bawa mari hujah kamu. Burhan tu mana hujah? Burhan. Jamaknya barahin. Sebab tu Imam Sanusi letak nama kitab dia Ummul Barahin. Ibu segala hujah-hujah. Itu maksud kita. Bukan Ummu Ibrahim. Tok guru skema dia sebut Ummu Ibrahim. Apa tak? Ibrahim. Ummu Ibrahim. Mak Ibrahim mana, mak Ibrahim mana tak tahu. Naknya Ummul Barahin. Apa? Ibu segala hujah-hujah. Bila sebut kata burhan, barahin, burhan, hujjah, ini mesti tersusun daripada qadiyah. Ada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, muqaddam natijah, tali dan sebagainya. Maka hak tu tidak fardu ain. Hak tu mengajinya di dalam ilmu kalam. Tetapi dalil ni tak semestinya hujjah. Tiap-tiap dalil belum tentu hujjah. Mana dalil tengok? Adapun tanda yakni dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti ngoti berdiri Allah dengan sendiri. Mana mesti ada Allah cara-cara zat. Tentu tidak berdiri Allah dengan yang lain. Mana tentu tidak Allah Ta'ala tu ada cara-cara sifat apatah lagi jirim atau arak.
ialah sekalian makhluk ini. Makhluk ni, gitu ya. Gitu ya dalih. Tak ada kena susung. Bermula makhluk ini itu berubah. Tiap-tiap yang berubah itu baharu. Maka makhluk ini baharu, alam ini baharu. Tiap-tiap yang baharu mesti berhajat kepada yang membaharukan dia. Maka tak dapat tidak alam ini, makhluk ini ada yang menjadikan dia. Tu orang panggil hujah tu. Hujah. Hari tak? Dalil. Mana dalil? Apa dalil yang menunjuk kata Allah mesti ada cara-cara zat? Bukan cara-cara sifat, apatah lagi jirim atau arab. Alam ni, makhluk ni. Yang ni baharu makhluk ini. Apa tu bawa hujah. Tu dalil. Bapa makhluk ini menunjuk kata mesti Allah qiyamuhu ta'ala binafsi. Tentu tidak Allah qiyamuhu bil ghairi. Kerana jikalau Allah Ta'ala tidak qiyamuhu ta'ala binafsi. Itu orang panggil burhan, hujjah. Kalau tidak Allah Ta'ala tu qiyamuhu ta'ala binafsi. Mana kalau tidak Allah Ta'ala tu ada cara-cara zat. Nescaya Allah Ta'ala tu qiyamuhu bil ghairi. Nescaya Allah Ta'ala tu ada cara-cara sifat, apatah lagi jirim atau arak. Kalau dia jirim atau arak, bermakna dia makhluk. Bagaimana makhluk boleh buat makhluk? Tentu tidak. Tentu tak boleh. Kalau Tuhan tu makhluk, lepas tu dia boleh buat langit bumi ni. Tak boleh muka makhluk, tak boleh buat makhluk. Lembu boleh buat lembu. Mana boleh? Lepas tu membawa kata makhluk ni tak ada. Nampak tak? Maka makhluk ni tidak ada tu dusta, palsu, bohong. Sebab makhluk ni ada kita dapat lihat dengan mata kepala. Ada makhluk ni kita dapat lihat dengan musyahadah mata kepala kita. Maka mesti Allah Ta'ala tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalah, kesempurnaan. Allah bukanlah satu sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau arah. Itu dia panggil hujjah. Adapun dalil tadi, apa dalil yang menunjuk Allah mesti qiyamu ta'ala bin nafsih, tentu tidak qiyamu bil ghairi. Makhluk ini, sekat tu fardu ain. Jadi kalau orang tu setakat tu dia tahu. Apa dalil yang menunjuk Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak. Makhluk ni, lagu mana makhluk ni menunjuk? Tak reti dah saya. Lepas fardu ain dia lepas. Mana iman dia tidak ada seorang ulama pun yang berselisih pendapat tentang sah atau tidak sah. Semua ijma' ulama menghukumkan iman seperti itu sah. Akidahnya sahihah. Imannya sudah sah. Walaupun dia tak reti hujjah. Dia tak reti hujjah. Kalau dia reti hujjah lain. Apa dalil yang menunjukkan mesti apa dalil yang menunjukkan Allah ada? Tentu tidak Allah tak ada. Dia kata makhluk ni. Lagu mana makhluk ni menunjuk? Dia kata, mu tengok makhluk ni. Berubah dah. Alam ni berubah tak? Dia kata. Berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas. Tiap-tiap yang berubah pasti baru. Maka alam ni baru tak? Baru. Maka tiap-tiap yang baru pasti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia mesti tidak sama dengan dia. Maka dia tu Tuhan. Tu dia panggil hujjah. Tapi kalau ada yang kritik lagi di atas hujjah dia tak boleh jawab. Tak apa. Dia panggil baru di level fardu ain. Orang panggil dalil ijmali. Kalau orang kritik hujjah dia boleh jawab balik kritikan orang tu. Barulah orang panggil dalil tafsili. Apa? Yakni dalil yang kuasalah oleh orang yang mempunyai dalil itu menghurai wajah istidlal, hujjah, dan mampu untuk menjawab kritikan i'tirad bangkangan orang lain. Maka hak tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi fardu kifayah pun ingat, dalam jarak dua marhalah kena ada orang yang buat, barulah kita tak berdosa. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Kalau tak ada dua marhalah orang yang pandai seperti itu berhujjah, maka kita semua berdosa habis licin dalam jarak dua marhalah. Itu dah. Jadi jangan tak apa tu fardu kifayah aja. Jangan duk jah gitu. Lepas tu kena wi usaha wi ada orang seperti itu. Samalah hafal Quran fardu kifayah, pandai nahwu, sarah, ma'ani, bayar, bada', istiqa', wadha', tu semua fardu kifayah belaka. Pandai ilmu kalam, bahsul wal munazarah, mantiq, maqula, ini pun fardu kifayah.
Karena dengan orang-orang yang seperti inilah mampu membentengi akidah umat Islam. Itu. Habis. Jadi hak dalam kitab kita ni dia cerita hak setakat fardu ain benar-benar. Mana? Dalil ya. Hujah pun tak main. Nah, apa tu hujah hak saya cerita tadi? Lagu mana? Kalau Tuhan tidak bersifat qiyamu ta'ala binafsih, tentu dia bersifat dengan qiyamu bil ghairi. Sama ada dia tu jirim atau arak ataupun sifat. Kalau dia jirim atau arak bermakna dia makhluk. Makhluk tak boleh buat makhluk. Maka membawa alam ni tak ada. Maka alam ni tak ada tu dusta. Sebab alam ni kita dapat lihat dengan mata kepala kita ada. Maka tentu dia qiyamu bil nafsih. Tentu tidak qiyamu bil ghairi. Kalau dia tu ialah sifat pula. Nah, dia tu sifat yang ada di zat Tuhan. Dia tu bukan Tuhan. Bermakna Allah bukan Tuhan. Zat hak dia tupai tu pula Tuhan. Siapa dia? Nah, maka kalau Allah tu satu sifat yang ada di zat, bermakna tak ada sifat kesempurnaan dia. Sebab sifat tak boleh bersifat dengan selain daripada diri dia tu sudah sifat. Itu kita sebut dah tadi kan. Sifat ma'ani tidak boleh bersifat dengan selain daripada diri dia tu sudah sifat ma'ani dah. Nah, maka kalau Allah tu sifat yang ada di zat, bermakna dia tak ada kudrat, dia tak ada iradat, dia tak ada ilmu, dia tak ada hayat. Bila tak ada kudrat, iradat, ilmu, bagaimana dia nak buat makhluk ni? Nah, kerana terhenti kewujudan makhluk ni paling kurangnya 3 sifat tadi. Kudrat, iradat, ilmu. Gapo hak ada ni Tuhan buat. Tuhan buat dengan bersepakat di zatnya sifat kudrat. Gapo hak Tuhan buat ni ialah muafakat dengan gapo hak dia tentu dengan sifat iradatnya sedia kala. Apa yang dia tentu sedia kala lagi, dia tahu nyata sedia kala di ilmu dia. Nah, kalau Allah tu ialah sifat, maka tak ada kudrat, iradat, ilmu. Bagaimana Allah nak buat makhluk ni? Maka makhluk ni tidak ada. Maka makhluk ni tidak ada sungguh ke? Tak. Dusta, palsu. Sebab dengan mata kepala kita dapat lihat makhluk ni ada wujud. Bermakna Allah qiyamuhu binafsihi. Apa berdiri dengan sendiri? Ada cara-cara zat. Apa maksud? Yani Allah ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalan. Tentu tidak dia qiyamuhu bil ghairi. Tentu tidak dia berdiri dengan benda lain. Apa maksud? Tentu tidak dia tu ialah sifat apatah lagi jirim atau arah. Habis. Kemudian kita sambung semula pula dan wahdaniyah. Ini pun satu sifat salbiyah yang agak panjang perbahasannya. Sebab bersangatan Esa Allah Ta'ala pada zat 2 makna, pada sifat 2 makna, pada af'al setengah ulama dia bila 2 makna, tapi hak jumhur kata 1 makna. Kemudian burhan dianya pula. Dalilnya satu je, makhluk ini juga. Tapi hujahnya keluar 6 masalah. Burhanut tawarud dan burhanut tamanu'. Ambil daripada mana? Ayat Quran kata, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Lau kana fihi ma. Jikalau ada lagi pada keduanya langit dan bumi, alihatun illallah, Tuhan lain pada Allah. Ulama bahas keluar 3 rupa masalah. Terkadang dua Tuhan ni pakat, kadang-kadang dia baloh. Jadi lagu mana? La fasadata, hancur lebur langit bumi. Apa maksud? Tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Itu nanti di dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tapi di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.